yang berusaha pengacara majlis, Puan Muslimat Mansur, khususnya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadirin hari dengan limpahan kurnianya. Sekarang kita berada di bulan Rajab. Dah tak lama dah kita nak puasa Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya. Saya menyeru diri saya dan tuan-tuan, siapa yang ada hutang tu cepat-cepatlah bayar. Ya. Hutang-hutang. Tak semestinya orang perempuan, kadang orang lelaki pun ada hutang. Hutang. Kalau tidak, kalau tak sempat bayar, kena bayar fidyah lah. Ya. Rupanya ada juga orang lelaki. Ya. Ada orang lelaki. Saya dah jumpa ada orang lelaki yang punya kebetulan bulan-bulan puasa setahun lepas dia sakit. Ya. Dia sakit, dia tak puasa. Punya ada juga hutang. Banyak lah bulan-bulan puasa. Bukan kata orang perempuan tu memang kalau uzur, tu memang Allah bagi cuti, tapi puasa tak boleh cuti. Semayang hanya boleh cuti. Ya. Pasal puasa ni setahun sekali, bukan bermaksud puasa itu lebih besar daripada solat. Kerana puasa berlaku setahun sekali, maka siapa yang uzur, siapa yang dalam pantang, siapa yang sakit, kena ganti. Okey, kita dengar hadis Rasulullah SAW bersabda, An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iqtata'a hatta haqqa imri'in muslimin biyaminih faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah. Faqala rajulun, ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran. Qala, wa in qadiban min arak. Rawahu Muslim. Hadis daripada Umamah radhiyallahu anhu. Hadis sahih, hadis sahih Muslim. Daripada Abi Umamah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil hak seorang individu, barang siapa yang mengambil hak seorang individu muslim dengan sumpahnya, sumpah dengan maksud dengan dusta, maka wajib baginya untuk masuk neraka dan haram baginya syurga. Ada seorang lelaki bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walaupun sedikit, baginda menjawab, walaupun hanya sekadar sebatang kayu. Hadis ini hadis sahih Muslim. Hak-hak manusia merupakan antara perkara yang dititik beratkan dalam syariat Islam. Hak-hak, makna kita kena jaga hak-hak sesama manusia. Dalam Quran kata hablum minallah wa hablum minan nas. Ada hubungan, kita ada hubungan dengan Allah, ada hubungan manusia. Jadi ada hak-hak. Kita ada kewajipan terhadap Allah, ada kewajipan terhadap manusia. Kalau kita buat salah dengan Allah, tak ada masalah, pasal Allah itu Maha Pengampun. Manusia bukan semua pemaaf. Bukan semua. Ya. Kalau dia kecil hati, ibu sendiri pun ada kecil hati sebagaimana berlaku Al-Qamah kan. Dia kecil hati sikit je. Silap faham sikit je.
Diberi makan, bawa makanan, makanan dia tak dikeluarkan. Dia kecil hati. Dia maknanya menantunya menganggap bahawa takut perut siku. Orang tua bagi. Dianya dia kecil hati macam apa? Oh dulu kau belum kahwin, kau makan masakan mak. Inilah yang kau suka. Sekali aku bawa, kau tak makan. Kau makan yang kawan seri kau masak je. Kecil hati itu je. Sampai tak boleh mengucap. Ya? Itu. Itu manusia. Itu makna tak sama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Jadi kita kena faham. Manusia tak sama. Bukan semua pemaaf. Jadi kalau hak-hak manusia, adakah dia itu apa saya tu agaknya masa mayat masih berada tu, biasanya pihak keluarga akan cakap, tuan-tuan, siapa yang ada si mati ni ada buat kesalahan, minta maaf. Kalau ada hutang, ya, boleh tuntut beritahu keluarga kami, kita akan tolong bayar. Takut sangkut ni lah. Takut sangkut hingga pasal apa? Kalau hutang sampai Rasulullah SAW apabila jenazah datang, Rasulullah katanya, adakah si ni apa tu mayat ni, jenazah ni ada hutang? Kalau jawab kata ada, Rasulullah suruh sahabat pergi solat. Tapi Rasulullah tak solat. Kemudian datang orang lain kata, ya Rasulullah, aku sanggup bayar. Apabila ada orang mengaku aku sanggup bayar, baru Rasulullah solat. Itu nak ceritanya. Itu cerita hutang. Ya? Jadi, dalam hadis ini, diceritakan bahawa maknanya tidak boleh kita mengambil hak orang lain sama ada dalam bentuk harta maupun selain. Ini pun berlaku kadang-kadang di kampung ataupun di mana-mana saja kita mengambil hak orang lain. Macam mana ambil hak orang lain? Macam-macam lah. Kalau di kampung umpamanya masa nak kita dapat bahagian tanah pesaka ke, tiba-tiba kita panggil orang mengukur, termakan hak orang lain. Walaupun adik-beradik kan. Dah bahagi dah sama rata, tapi kita nak ambil untung, panggil pengukur lain, bagi masuk bahagian kita. Maknanya kita dah makan orang lain. Dia pendam dalam tu. Dia sebab dengan itulah dia tak redha. Maka kata Rasulullah, orang itu masuk neraka dan dijauhkan daripada syurga. Na'udzubillah. Min zalik. Dalam hadis ini Nabi SAW memberi amaran terhadap isu pengambilan hak-hak orang lain dan memberitahu bahawa siapa yang mengambil hak seorang Muslim dengan sumpah palsu. Wallahi ini betul ni, betul hak kan, macam-macam untuk dapatkan hak. Maka balasannya adalah masuk ke dalam neraka dan terhalang daripada masuk ke dalam syurga. Jadi ketika para sahabat mendengar Rasulullah sebut gitu, maka ada yang bertanya, wahai Rasulullah, adakah meskipun yang sedikit, Rasulullah dengan maksud, adakah hukuman ini, mana orang ambil hak orang lain ini, walaupun sedikit, boleh menyebabkan masuk neraka? Lalu Rasulullah menjawab, walaupun hanya sekadar sebatang kayu. Sebatang kayu. So mana kita kata, alah kayu je. Tak. Ini masuk mengambil harta dan hak manusia ialah perkara yang sangat besar. Meskipun yang nak ambil itu hanya sedikit, seperti batang kayu atau kayu sugi atau pen ke, kita kata kita mengambil, dia sayang pen tu, kita ambil orang lain, ya, tanpa
minta persetujuan, tak minta izin, ya. Ya. Jadi punca sikit itu je menyebabkan kita ni masuknya ke na'udzubillah min dzalik. Itulah renungan pada pagi ni. Sila nak bincang ke apa? Okey, Ustaz dah buka peluang untuk para jemaah nak ajukan sebarang soalan. Silakan ambil kesempatan ini untuk ajukan soalan. Silakan. Tuan, Ya. Ustaz, ni pasal rumah rumah. Ya. Kita beli rumah, tak kira siapa lah. Kita beli rumah murah ke mahal ke. Kadang-kadang kawasan tu patut kawasan jalan raya longkang, tapi kita ambil sikit tu. Macam mana tu? Dia di bawah majlis pemandaran tu. Mohon pencerahan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ambil sikit. Banyak sekarang ni berlaku macam tu. Orang tutup longkang. Oh. Banyak lah macam tu. Kita nak kerajaan nak ada BKL. Itu pun ialah semua hak awam, bukan hak kerajaan. Cuma bukan individu. Itu masalah dengan government pula lah. Yang nak jawab tu. Aku nak minta kebenaran siapa tu. Dah boleh datang Minta kebenaran siapa tu. Kalau dia tahu kena saman. Ya, macam nak renovate rumah lah. Walaupun rumah kita kena minta kebenaran kan. Kalau dia tahu kena saman. Begitulah. Hak dunia pun kena dah. Kalau senyap-senyap orang tak tahu, makna kira salah jugalah. Cuma kita tak tahu salah di dunia ni dengan macam tu, adakah sama dalam bentuk nak senang, apa-apa je kita tengah buat salah. Tu je. Dalam hidup kita ni, jauhi daripada melakukan apa-apa yang salah. Betul-betul kita buat yang ikut undang-undang. Kalau perlu pada penyelesaian, okey. Kalau kita kata kita bersalah dengan bandaraya di BKL ke ataupun dengan Majlis Penerangan Selangor ke, berlaku saya ni ada buat gini-gini, adakah kena bayar? Selesai di dunia. Jadi tak kena tolak. Selesai dunia. Jadi kalau pihak kata okey tak apalah encik kita halal kan, okey. Kalau kata ni kena bayar sikit ni, kena bayar denda. Bayar denda, habis selesai. Jadi supaya dia tidak berbangkit di akhirat. Kalau apa yang saya faham itulah. Maknanya kita dengan siapa yang kita berurusan. Kita ambil hak siapa. Kalau kerajaan, urusan dengan kerajaan lah. Bagai tanah, hak tanah. Kalau bagai dibikin dia PKL lah. Senang cerita. Okey, sila Terima kasih Ustaz. Soalan lagi silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ajah, terima kasih. Ustaz, saya nak tanyalah. Kita berjiran ya. Kita jiran kita ada bola kucing banyak dan juga pokok ya. Pokok ni daun dia selalu jatuh kat kawasan kita sapu, kita tak berungut lah ya. Dan juga macam kucing ya, datang berak sana dan sebagainya sini. Jadi kita rasa macam tak senang lah. Jadi kita nak tegur jiran pun susah ya. Jadi macam bab kucing tadi, saya selalu datang siram sama air lah. Jadi saya takut juga bila saya pergi kat Mekah baru ni ke, nanti nampak kucing tak ada pula berlaku. Alhamdulillah pasal bukan saya kejam, cuma saya nak halau. Saya tak jadi masalah kena datang rumah saya. Maknanya kan dia kencing lah dan sebagainya. Jadi bagaimanakah kita nak mengatasi masalah ni, di mana ialah kita tak nak mengumpat lah ya. Ustaz nak minta pandangan Ustaz. Terima kasih. Ya. Itu dia apa? Kalau masing-masing
masing-masing faham hak jiran. Kita ada hak kan? Ada hak jiran. Hak jiran tu ada banyak tu. Kalau kita berjiran sesama Islam, dia ada dua hak jiran, hak sesama Islam, ada dua. Kalau jiran tu adik-beradik, jadi tiga. Hak jiran, hak sesama Islam, adik-beradik, jadi tiga. Kalau jiran tu bukan orang Islam, dia hanya hak jiran, hak jiran saja kena jaga. Pasal itulah sampai Jibril AS pesan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, memang kamu jaga hak jiran. Sampai kan Rasulullah kan dia berjiran dengan orang Yahudi. Orang Yahudi setiap hari buang sampah depan rumah dia kerana benci pada Rasulullah. Tapi pasal Jibril pesan gitu, Rasulullah tak marah. Dia buang sampah, ambil, kutip. Esok ada, kutip lagi. Cuba satu hari tengok tak ada. Pasal apa hari ni tak buang sampah? Orang sebelah ni sakit kot. Dia pergi ziarah. Betul sakit. Orang tu kata, ya Muhammad, siapa yang beritahu aku, engkau yang aku sakit? Tak ada orang beritahu aku, agak-agak je pasal apa? Hari ni tak ada sampah. Jadi dia kata, pasal aku tak buang sampah. Kalau kita, padam muka. Mampus kau. Ya. Tapi tak, Rasulullah, dia pergi ziarah. Di mana tunjuk akhlak yang baik. Lama orang tu tak perlu ceramah panjang. Terus mengucap, Masya Allah, Islam mengajar baiknya orang Islam. Aku benci kerana agama. Terus mengucap. Jadi soal sekarang ni, kita berjiran masalah memang. Mana-mana pun saya akan jumpa. Kita baik di masjid ke, di mana ke, orang masjid sekalipun ada yang suka bela kucing. Tapi dia tak jaga. Setengah orang lain dia ajar supaya dia buang bilik air ke macam-macam. Dia bermakna dia mengajar betul-betul. Ini berak mata. Kita tegur kan masa muka. Dia pun tak faham. Kalau dia faham hak jiran, tu hak dia kena jaga. Maknanya dia kena tanya kita. Kita nak tegur, susah. Saya nak bagi panduan macam mana nak tegur pun memang payah. Ya? Melainkan kita bersemuka. Kalau orang tu boleh terima, kadang orang tak boleh terima. Orang nak belah kucing pun susah. Ya? Banyak songih lah orang sebelah ni. Itu. Kalau macam tu, memang masam muka lah. Sepanjang masa. Takkan kita nak pindah rumah. Ya, dengan sebab benda kecil, benda tu boleh ni. Itulah masalah besar. Kalau kita boleh bertolak ansur setakat yang boleh, dan kita kena berterus terang. Itu nak terus terang tu payah. Maknanya kena cari jalan baik. Buat hubungan baik dulu. Apalah yang boleh, ajak minum ke apa ke. Ya. Kalau boleh, ajak minum ngeteh. Ya, Man, aku ni masalah gini, masalahnya kucing kau gini bla-bla. Gitu. Kalau kita boleh cakap, itu lebih baik lah. Kita dah bagi tahu, tiba-tiba dia tak berubah, itu lain cerita. Ya. Tapi sekarang ni kita belum, adakah kita dah mendekati dia, kok dia tak faham. Ada orang tak faham, susah nak faham. Kita cakap cukup masang muka, dia kata sombongnya. Tapi dia nak, ada jenis orang tu dia kena terus terang. Cakap dia payah nak faham bahasa sindiran, bahasa kiasan, dia tak faham. Dia kena terus terang. Jadi mungkin itu jalan yang terbaik supaya hubungan kita dengan jiran. Yang masalahnya dia pun, kalau kita selalu ke masjid, dia tak pergi ke masjid, dia tak dengar benda-benda tu. Ya? Kalau kita, itulah. Terima kasih Ustaz. Pendekatan saya cuma saya bersabar, saya lah buat apa yang patut, tak ada apalah. Pasal apa, saya rasa kata Ustaz ni betul lah. Kadang-kadang ada orang sensitif, ada tidak. Jadi
Jalan terbaik bagi saya adalah saya terimalah, reda lah dengan apa yang berlaku Ustaz. Okey. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Redha. Okey, ada lagi jemaah yang lain-lain yang ingin ajukan sebarang soalan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baru ni saya ada terima satu WhatsApp Hmm. menunjukkan satu orang Islam dia bukan sekadar pelihara saja anjing tapi tidur pun dengan anjing. Macam mana tu Ustaz? Orang kita kau Melayu ke? Islam. Cucu Oh, salah Islam. seorang besar kita lah tapi tak bercakap lah. Allahu Akbar. Hmm. Saya Takut memang dengar. kadang Tengok. saya tak faham suasana sekarang ni. Tak tahulah. Dia macam tahu pelik-pelik apa yang berlaku sekarang. Dia menganggap apa ni, menyentuh tak apa. Boleh. Yang dibolehkan dulu orang yang guna untuk memburu. Itu pun ada kawasan. Kawasan kan menyentuh pun tak boleh kita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dah halusi betul. Masa tak boleh jaga. Memang kita tak nafikan. Ada orang jaga untuk jaga pagar saja. Tapi macam mana nak jaga? Kalau buka setengah dalam hadis perbincangan mengenai bela anjing ni, disebut Rasulullah ada menerima tetamu. Dan Rasulullah sedang nak tunggu Rasulullah nak jumpa ada orang nak jumpa Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah menunggu nak jumpa dengan Jibril AS. Tiba-tiba anjing datang macam mana tu? Anjing datang. Jadi Jibril AS, malaikat rahmat yang nak datang tu tak jadi. Jadi Rasulullah tanya, kenapa tak jadi? Aku tengok ada anjing depan rumah. Jadi nak ceritanya bahawa daripada situlah Imam Syafi'i kata, kalau keadaan itu pun malaikat nak datang jumpa Rasulullah, tiba-tiba malaikat rahmat nak datang, tiba-tiba ada anjing, tak jadi dia datang. Apatah lagi orang yang benda, yang sentuh, sedangkan dia najis mughallazah. Itulah yang kita tak tahu. Suasana sekarang ni macam ada pula program mendekati khinzir, mendekati menyantuni anjing. Tak tahulah suasana. Itu bukan, tak betul lah pada syariat yang saya boleh faham gitulah. Kena jauhi elok sikap itu. Bolehkah ambil tindakan Ustaz? Apalah kita. Ambil tindakan. Cuma kalau ada laporan, kalau kita berjiran, kita boleh lapor pasal tak silap ada undang-undang berjiran tu nak bela apa-apa pun dia kena ada persetujuan. Kalau tidak mengganggu jiran, umpamanya, iaitu undang-undang. Tapi bergaduh pula, kena ambil kesedaran lah. Kena cari video-video kan tentang anjing ke. Mungkin kalau dia tak faham, kan takut ada dia terbaca ke dia tengok satu fahaman liberal. Sekarang ni banyak yang jenis liberal ni. Jadi yang tu kalau dia faham gitu, maknanya dia rasa tak rasa salah, tak rasa bersalah langsung. Itu masalah sekarang. Kitab. Bukan kitab yang dikarang ulama besar, tapi sebagai kitab WhatsApp, kitab FB,
YouTube yang dirojoknya daripada situ. Itu yang masalah tu. Apabila dia tidak mendampingi ulama. Ya kan hadis Rasulullah sebut kata an-nasu a'da'i jahilun. Musuh manusia ialah orang yang jahil. Apabila jahil dalam agama, itulah berlaku. Jadi kita nak kena pandai tackle dia. Macam mana nak bagi dia sedar. Okey ya? Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Ada soalan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Kita berjiran dengan orang bukan Islam tapi dia orang bela anjing. Habis tu malaikat masuk rumah kita tak kalau ada anjing tu dia anjing menyalak tu macam tu. Anjing masuk rumah kita? Tak sebelah, jiran sebelah dia orang bela anjing. Lepas tu kadang-kadang kan anjing tu bila waktu azan ni dia menyalak kuat. Lepas tu malaikat masuk tak rumah kita. Rumah kita tu taklah rumah dia je lah. Sebab sebelah kan. Apa tu, kita kan ada sempadan rumah kita. InsyaAllah. Bukan takkan kita nak kejar, nak suruh dia, "Oi, kau apa ni, buang anjing tu." Mereka tak masuk rumah aku, tak. Rumah kita lah kita jaganya. Dengan dia tahu rumah kita lah. Masih Ustaz. Dia ada sempadan masing-masing. Okey. Okey, ada lagi isu lain selain daripada isu anjing? Ada isu lain boleh tanya Ustaz insyaAllah. Mungkin berkaitan dengan Saya nak lontarkan, mungkin ada tuan-tuan ada tertengok tak satu viral. Ada orang tanya ditimbulkan halal sembelihan orang Yahudi dan Nasrani. Dia tak tengok video tu. Halal, dia kata halal sembelihan orang Yahudi dan Nasrani. Tak tengok Ustaz, tak ada. Tak tengok ada saya tertengok, terkejut juga lah saya. Kerana Yahudi Nasrani itu pada pandangan dia adalah ahli kitab. Lepas tu dia sebut pendapat Imam Syafi'i kata orang Yahudi dan Nasrani haram. Jadi dia menafi, dia kata pendapat pada pandangan dia pendapat Imam Syafi'i tidak tepat. Itu hebat penceramah sekarang ni. Dia ada PhD kan. Dia ada PhD. Jadi saya baru bincang dengan Datuk Mufti Wilayah malam tadi. Kami ada mesyuarat sama-sama. Saya kebetulan sama-sama ahli Jawatankuasa PUM Wilayah Datuk Mufti Timbalan pengerusi. Jadi saya tanya. Jadi itu pendapat yang tak betul dan berani pula dia mengatakan bahawa menolak pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan ulama sekarang ni bukan ulama mujtahid yang tak mampu untuk mengeluarkan hukum. Dia walaupun Datuk Mufti sekalipun bukan dia keluar hukum hak dia. Hukum yang dah ada. Cuma dikeluarkan mengenai keadaan semasa. Maknanya disesuaikan dengan keadaan semasa. Hukum dah ada dah. Yang dikeluarkan ulama-ulama mujtahid ni. Ulama sekarang tak mampu. Dia tak jauh sangat kealiman Imam Syafi'i. Ini kita dah ada PhD, kita menafikan bahawa saya ada PhD, saya lebih alim pada Imam Syafi'i. Tak nak letak PhD pun tak layak Imam Syafi'i tu. Dia ulama mujtahid atas pada PhD lagi. Jangan kita itu berlaku sama sekarang. Jadi huru-hara masyarakat tu. Na'udzubillah. Okey. Ada lagi?
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz Lokman, Dr. Lokman tu kawan baik saya tu. Masa buat Ha. PhD dekat Edinburgh. Tapi tak apa, saya nak tanya Ustaz. Bab zakat ya. Kita sudah maklum bahawa ada 8 asnaf ya. Jadi saya nak tanya pandangan Ustaz, sama ada pembinaan masjid boleh kita guna duit zakat Ustaz? Terima kasih. Pembinaan masjid, Ya. dia dalam zakat tu yang boleh dalam apa tu, dia kalau boleh masuk pun dalam bab betul ni, dia panggil fisabilillah. Fisabilillah ya. Fisabilillah. Pasal fisabilillah sekarang tak ada. Maka itu yang diluahkan huraian. Dan fisabilillah tu boleh kita bagi pada orang yang belajar, kita panggil fisabilillah juga. Ya. Dalam fisabilillah juga maknanya bolehlah masuk pembinaan masjid. Fisabilillah. Yang tu pasal tak digunakan atau tidak. Quran dah ada, takkan dia kata Allah tak tahu akan berlaku. Jadi ahli majlis fatwa kita pecahkan di antara fisabilillah juga ialah membina masjid. Mana boleh masuk bahagian itulah. Asnaf-asnaf lain kan kita tak ada, kita hamba abdi tak ada. Itulah. Jadi Ustaz, tak digalakkan ke atau tak boleh? Pasal apa Ustaz begini? Ada satu pembinaan masjid di Indonesia, Masjid. Jadi biasa wakaf lah, tetapi di sana dicakap boleh, di mana duit zakat digunakan untuk pembinaan, tetapi majoriti Syafi'i ataupun di Malaysia ni beranggapan tidak. Itu yang saya confuse Ustaz. Kita pun tak berani kat tu. Dia kena pembincangan ahli majlis fatwa. Dia akan bawa dengan pandangan-pandangan mazhab-mazhab lain. Kadang-kadang katalah mazhab kita tak boleh kan. Ya. Jadi dalam pembincangan majlis fatwa, dia akan keluar ada tak pendapat mazhab lain boleh. Jadi kalau ada dalam 4 mazhab tu yang boleh, maka diputuskan hak yang ada tu lah. Macam kita kata macam musim COVID tu kan. Ya. Boleh darurat tak boleh masuk masjid. Maka mazhab Maliki boleh masuk dengan bilangan sedikit, 12 orang. Maka kita ambil mazhab Maliki, itu solat Jumaat 12 orang masa musim PKP. Dan mazhab Syafi'i 40. Jadi itu yang majlis fatwa bersidang tu tengok ada tak pandangan daripada mazhab-mazhab mana-mana. Asalkan ada, dia orang putuskan boleh lah. Kalau walaupun mazhab kita tak boleh. Kalau kita kata macam bab zakat, kalau ikut mazhab kita betul-betul, kita kena bayar pakai beras. Ustaz cakap pasal beras, saya dapat mesej tadi daripada dia cakap Indonesia biasa ulama membolehkan ambil zakat, macam zakat harta dan zakat fitrah, juga zakat padi untuk bangunan masjid. Jadi di Indonesia maksud dia tadi bolehlah. Jadi even zakat padi pun boleh Ustaz. Ini yang saya dapat mesej daripada Ustaz berkenan. Ya. Mengikut pandang Ustaz tadi, jika bolehlah ya. Kita ambil kira ikut mazhab Hanafi, kita ambil nilai makanan dia. Kalau ikut mazhab kita, mazhab yang Syafi'i, kita ambil makanan asasi, makna kena bayar beras. Tapi kita ambil nilai ke mazhab Hanafi, memudahkan urusan. Kalau tidak, setiap masjid perlu ada satu gudang untuk simpan beras. Dan masjid juga kena ada lori untuk hantar beras ke Baitul Mal. Baitul Mal pula kena ada tempat untuk simpan beras yang besar. Jadi susah. Betul. Terima kasih Ustaz. Nilai kan senang. Nak masuk ada. Boleh transfer je. Masuk. Jadi Ustaz, terima kasih Ustaz. Jadi kesimpulannya, bolehlah saya ambil kira apa pandangan daripada Ustaz daripada Indonesia tadi. Ya Ustaz ya?
Boleh tu boleh. Cuma yelah, saya tak berani kata apa pasal kalau benda itu apa ni ada dalam diputuskan dalam majlis fatwa, kita terima je lah. Baik, baik. Ada hukum yang dia kata ada dalam kitab. Tapi ada hukum itu dia ikut keadaan semasa, maka masa itulah majlis Okey, fatwa yang di ahli-ahlinya semua ahli daripada mufti-mufti seluruh Malaysia bersidang, keluar apa ini kata apa, baru diputuskan. Jadi itulah maknanya kita menerima pandangan agama ya. Okey, terima kasih Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Okey, ada lagi yang ada sebarang kemusykilan, sila ajukan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Ustaz, okey, apa ciri-ciri yang kata apa syarat-syarat utama kalau kita nak belajar ilmu qiraat ni? Qiraat tak adalah syarat apa, syaratnya dia punya tahap kan. Tahap. Mula kita belajar Quran ni mula mengenal. Yang kedua belajar tajwid. Tahap kedua. Lepas tu bertaranum. Lepas tu tadabbur. Kalau saya ingat guru pada guru saya, Syekh Muhammad Nur Ibrahim, pengetua pertama di Mahat Tafiz Pusat Islam. Dia nak belajar masa dekat Mekah, dia nak belajar qiraat. Guru dia tak syarat, boleh tak belajar qiraat, kamu kena hafal Quran. Itu dia tak syarat gitu. Dia hafal Quran dulu lah. Dia hafal Quran 3 bulan je. 10 juzuk 1 bulan, Masya Allah. Syekh Muhammad Ibrahim, pengetua pertama di Mahat Tafiz Islam. Guru pada Tan Sri Syekh Ismail, guru pada Datuk Awal Sandin, Datuk Salahuddin Omar, generasi pertama. Tapi tak semestinya kita kena hafal Quran. Dengan kata lain, kita dapat dah menguasai tajwid, bolehlah kita belajar qiraat. Qiraat ni yang masyhurnya qiraat sab'ah, 7 ya. Apa ni, Nafi', Amr ibn Amir, Hamzah, Asim, Hamzah, Kisa'i. Ada 7. Kalau qiraat 10 dia tambah lagi Abu Ja'far, Yaqub dan Khalaful Ashir. Ada 10. Kita pun maknanya kalau siapa yang mampu, boleh kita ambil tahu. Pasal bukannya bacaan kita satu je yang mutawatir. Ada 10 macam mutawatir. Ya. Kalau orang nak jadi ahli tafsir, dia kena tahu qiraat lain. Pasal ada perbezaan bacaan tu. Contoh, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ada baca dengan Maliki, kita baca Maliki. 2 harakat. Ada alif. Ada qiraat baca Maliki Yaumiddin. Jadi berbeza dah huraiat. Kalau Maliki Yaumiddin makna lain. Maliki Yaumiddin makna lain. Makna ada pelbagai makna. Banyak tafsiran mengikut ilmu qiraat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah, terima kasih. Okey, ada lagi nak tanya? Ustaz masih boleh menerima soalan-soalan daripada jemaah ke? Silakan jemaah kalau ada ambil kesempatan untuk bertanya kepada Al-Fadil Imam Hassan Al-Fadli. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Puan Hajar. Saya ni ada nak tanya Ustaz lah. Ada ke kita kan selalu pergi umrah tu lebih yang wajib sekali, tapi kita pergi berkali-kali Ustaz kan? Kalau ada rezeki lah, kebanyakan kita akan pergi berkali-kali ya Ustaz ya. Kalau ikut apa, mana yang lebih baik Ustaz? Kita sedekahkan kepada fakir miskin
atau kita pergi umrah berkali-kali Ustaz? Terima kasih Ustaz. Okey. Umrah dan haji dia wajib sekali seumur hidup. Wajib sekali seumur hidup. Itu pun disebut wajib bagi mereka yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalam surah dalam juz 4, muka yang pertama tu. Disebut bagi orang yang mampu untuk mengerjakan haji dan umrah. Istata' bagi mereka yang mampu. Jadi maknanya yang lain tu sunat. Jadi kalau kita boleh pergi tiap tahun, sebagaimana kalau kita bincang sedekah, banyak kita boleh sedekah. Ada orang sedekah duit untuk perlihan harian. Ada kita boleh sedekah, orang tu dia dah, orang miskin dia dah ada rumah. Tapi dia teringin sangat nak pergi umrah ke, nak kenal rumah Allah, nak tengok makam Rasulullah. Kita sedekah dia, tengok dia selalu kan datang masjid, kita sponsor dia buat umrah. Oh besar, dia pun cukup dia, terima kasih. Itu lebih baik daripada kita setiap tahun pergi, tapi orang lain tak merasa. Kita cari pula orang lain. Tahun ni orang lain, tahun depan orang lain. Kita bagi je sponsor. Sangat itu lebih besar daripada ganjaran. Maknanya sedekah juga. Sedekah supaya dia dapat tengok bumi kelahiran Rasulullah SAW. Dia di samping melakukan ibadat umrah ke, walaupun haji pun, tu lagi besar. Lagi besar pahala kita buat sendiri. Pasal yang wajibnya sekali seumur hidup. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okey. Ada ke lagi soalan yang nak diaju pada Ustaz, silakan. Kalau tak ada nak sarapan ni. Ada ke lagi? Kalau tidak, Ustaz pun dah lapar nak sarapan. Nak dengar? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bila bab umrah tadi, untuk kita bersedekah, bila kita dah pergi sekali atau dua, kita bila kita nak bersedekah kepada orang lain, lebih elok kita utamakan ahli keluarga kita dululah kan Ustaz kan? Betul. Sebelum kita pergi kepada orang lain. Kan Ustaz kan? Ya, dalam sedekah ke ataupun kita nak keluar zakat sendiri, dia kena tengok. Elok keluarga dulu. Keluarga maksudnya gini. Keluarga yang layak menerima zakat. Keluarga ataupun keluarga yang layak menerima zakat. Maksudnya, kalau bapa, kalau zakat lah, kalau konteks zakat, kalau bapa bayar kepada anak, dia tak lepas zakat, dia jadi sedekah je. Begitu juga anak bagi kepada bapa, dia tak lepas zakat. Tapi dalam masalah umrah, kita nak sponsor bapa kita ke, mak kita ke, nenek kita ke, adik-beradik kita yang susah, itu lebih baik. Maknanya kita utamakan pasal apa? Satunya, dia orang susah. Yang kedua, dari segi ukhuwah tu makin rapat. Maknanya hubungan silaturahim bertambah erat. Kalau tak ada dah keluarga kita yang pergi baru jauh sikit, pergi sepupu-sepupu ke, yang jauh-jauh sikit, tapi masih ada hubungan talian keluarga ke, orang kampung kita ke. Jadi dia akan doa, orang miskin dia akan doa, ya Allah murahnya rezeki dia, ya Allah bagi apa lagi bertambah. Makna rezeki kita makin makin berkat, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Saya susah hatilah Ustaz sebab macam ni. Ayah saya, arwah ayah saya, dia ada dia masuk koperasi.
Jadi bila dia meninggal, adik-adik tahu nama saya sebagai apa orang kata wakil keluarga untuk menghadapi pergi mesyuarat. Jadi memang nama saya lah dalam tu. Tapi pembahagian duit memang saya bagi sama rata. Cuma satu masa tu bila arwah suami saya meninggal, ini pihak pengurusan dia kata okey puan boleh kita bagi akhirat kematian. Jadi saya tanya dia, adakah duit ni saya perlu agih-agihkan kepada keluarga saya? Tapi dia kata tak ada, ini hak puan sebab suami puan yang meninggal. Jadi satu masa tu pula macam saya pun tersilap cakap, adik saya kata saya tak berhak. Maknanya ayah saya berhak. Jadi saya tak faham Ustaz macam mana tu kedudukan tu. Jadi saya tak naklah pakai duit. Yelah kalau duit tak apa orang kata tak halal bagi saya kan Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Boleh bagi pencerahan sikit tak Ustaz? Terima kasih. Itu saya tak nampak jalan tu. Nak kena tengok salur galur tu macam mana dia punya proses dia punya sistem dia tu macam mana. Yang melibat sistem. Nak kena faham sistem baru boleh jawab tu. Dia macam ni Ustaz. Bila ayah saya meninggal, jadi dia kena ada wakil untuk menggantikan ayah saya untuk hadir mesyuarat tu. Jadi dia pun tahu, adik-adik tahu nama saya. Jadi selama ni segala perbelanjaan, duit apa semua kami bahagi sama rata. Jadi cumanya yang dia orang petikaikan sekarang ni bila duit akhirat kematian suami saya tu. Itu je Ustaz. Tapi saya tengok begitu, okey, dia gini maknanya dia bagi khairat kematian kepada yang duit tu untuk khairat kematian. Ya. Khairat duit untuk khairat kematian yang meninggal suami puan. Ya. Masa bapa meninggal dulu dapat tak khairat kematian? Itu yang saya tak tahu tu Ustaz, sebabnya saya ambil dah pertengahan. Sebelum tu adik-adik saya yang uruskan. Jadi saya tak, itu saya nak tanya Ustaz. Kalau setiap yang ahli yang siapa yang meninggal tu dapat khairat kematian, okey lah. Kalau kita kata bapa kita dulu tak dapat, suami dapat. Misal orang petikai lah. Kalau siapa saja ahli yang dalam koperasi ni yang meninggal dapat, memang boleh dapat. Maknanya khairat kematian kepada orang bagi yang mati. Hak hidup tu tak dapat, tunggu dia mati baru dapat. Jadi maksud Ustaz saya berhaklah atas tu Ustaz ya? Pasal dia bagi untuk orang mati khairat kematian. Ya. Kepada khairat kematian bukan untuk orang hidup. Orang hidup ni dia akan bagi keuntungan ke apa ke. Dan keuntungan tu betul lah yang bagi sama rata. Tapi khairat kematian ni khusus untuk orang yang dah meninggal. Orang yang hidup tak bagi khairat kematian. Dia nak dapat bahagian dia tunggu dia mati. Jadi kalau duit tu ada pada saya, dia kira macam mana tu Ustaz? Saya tak faham. Maaf. Saya ingat kalau memang dia hanya khairat kematian tu khusus, maknanya kalau lah orang lain selepas ini yang meninggal ada di kalangan adik-beradik yang dapat, okey lah. Maknanya siapa saja ahli keluarga selepas ini pun selagi saham yang dalam koperasi itu masih berjalan, masih maknanya berhak diterima, maknanya orang lain yang siapa yang meninggal selepas itu pun akan dapat khairat kematian. Okey lah. Dia macam ni Ustaz. Kalau saya keluar maknanya saya tahu nama adik saya dan baru adik saya berhak kalau suami dia meninggal, itu je. Dia kira macam tu sebab dia tak akan walaupun saya ada 7 adik-beradik tapi cuma saya yang nama sah dalam surat penama tu. Dia hanya letak seorang je, dia tak ada. Dia letak seorang Ustaz. Jadi siapa-siapa adik-beradik yang datang untuk mesyuarat pun dia tak akan bagi allowance ke apa ke. Dia orang tak berhak. Jadi saya wakil. Jadi sebab tu saya kata bila saya jadi wakil, saya setiap pembahagian duit tu saya akan bagi sama rata. Sebab dia orang tak dibenarkan masuk dalam Dewan Mesyuarat tu.
Oh ini kalau gini dia kena tanya orang yang ni. Yang pakar bab ni. Dr. Zahrudin. Soalan yang mengenai soalan ni lah. Saya tak berani nak jawab ni. Susah Dia hati ada kat baik. ustaz duit main kan. Jangan. Dia kena ada orang yang pakar mengenai ni. Khairat kematian dan juga ni. Operasi. Yang pakar bahagian ni Dr. Zahrudin kalau dapat nombor dia. Ya, gitu je lah. Okey. Tak apa ustaz. Terima kasih. Saya Okeylah. akan cari yang lain. Terima kasih banyak. Minta maaf ustaz. Sekarang pun 8.23 Ustaz pun dah agak lewat untuk kita selesaikan dulu untuk kuliah kita ni. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallahu khairan kasiran. Al-Fadil, Imam Hasan Al-Fadli Abdul Rahman yang sudi bersama di Google Meet Gemah Nur Iman di kuliah subuh pada pagi ini memimpin kita bacaan Yasin, doa dan tazkirah. Mudah-mudahan berkat bacaan Yasin dan doa bersama imam, bersama para jemaah, mudah-mudahan Allah berikan syifa yang sempurna kepada yang diuji, dipermudahkan segala urusan. Syukran jazilan juga atas perkongsian ilmu pada pagi ini tentang hadis pengambilan harta atau hak orang lain yang balasannya agak berat, iaitu walaupun sebatang kayu sugi ke batang kayu pun juga balasannya kita ke neraka. Jadi mudah-mudahan ilmu disampaikan bermanfaat untuk kita semua, barakah, dan juga soalan-soalan yang diajukan alhamdulillah mendapat huraian penyelesaian daripada Ustaz. InsyaAllah di pertemuan akan datang sekiranya ada soalan-soalan, bolehlah bersedia lebih awal untuk aju kepada Ustaz di pertemuan kita akan datang nanti. Jadi terima kasih kepada tim Gemah Iman, terima kasih kepada para jemaah yang sudi mengimarahkan kuliah subuh bersama dengan Gemah Nur Iman pada pagi ini. Dan untuk makluman para penyerta ilmu, tadabbur surah Ali Imran di kuliah duha kita juga bersama dengan imam dari Masjid Negara juga iaitu Al-Fadhil Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim. Jadi teruskan bersama dengan kuliah duha sebentar lagi kepada para sahabat yang ada urusan di luar, ada urusan hari ini, mudah Allah permudahkan di mana pun kita berada. Dan juga untuk Ustaz, selamat mungkin beristirahat bersama keluarga. InsyaAllah hujung-hujung minggu. Ustaz ada hal-hal apa di hujung minggu ni? Tak ada. Jumpa anak-anak. Tak ada orang kahwin dah lah, tak ada akad nikah. Bukan musim dia kan. Jadi kita doakan permudahkan segala semua urusan kita insya-Allah. Jadi kita tutup tirai kuliah subuh sekali lagi dengan persilakan yang berbahagia Al-Fadhil Imam Hasan Al-Fadli Abdul Rahman untuk membaca tasbih kafarah dan menutup kuliah dengan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.